أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الجزء السادس. Inilah bagian yang keenam من كتاب مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. dari kitab Misbahul Arwah, Pelita Arwah pada memperjalani jalan tarikat menuju Allah yang Maha Fattah, بسيد الشيخ أحمد الشرقاوي. karya Sidi Syekh Ahmad Asy-Syarqawi. فيقول الشيخ: Syekh berkata, واعلم أن التمتع بنعمة الشهود dan ketahuilah bahawa berseronok-seronok mendapat nikmat musyahadah, حتى قيل من جاهد شاهد. bahkan dikatakan dalam pepatah sufi, barang siapa mujahadah dia akan dapat musyahadah, والتلذذ بالوصول إلى حضرة الواحد المعبود dan berlazat-lazat mencapai wusul kepada hadrat Allah yang Maha Wahid lagi ma'bud. يستحيل في دار الدنيا حصولها Mustahil akan berhasil yang demikian itu di negeri dunia بجارحة من الجوارح، dengan suatu anggota tubuh, لأنها لا تدرك إلا بالمحسوسات، kerana yang demikian itu tidak akan dapat dicapai dengan panca indera, ولا تحس إلا بما يمثلها في النعوت والصفات. dan itu tidak akan dapat dirasakan pada segala naat dan sifatnya. وقد تنزه سبحانه وتعالى عن ذلك وتقدس. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada dapat dicapai dengan yang demikian itu dan Maha kudus dia. وإنما الأرواح هي المختصة بتلك النعمة العظمى. Nah, dan sesungguhnya roh lah yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai nikmat yang agung itu. والوصول لهذا المقام الأرفع الأسمى. Roh lah yang telah Allah khususkan untuk mencapai makam yang tertinggi dan termulia ini. ومعلوم أن الحجب التي تمنع وصول هذه النعمة إليها أمور معنوية. Dan telah diketahui sedia maklum bahawa hijab-hijab yang menghadang daripada mencapai perkara yang demikian tadi adalah perkara-perkara maknawi juga, بسبب اشتغالها بالأغيار. sebab ia sibuk dari selain Allah, وصرف نظرها إليها. sebab dia memandang kepada selain Allah, حتى تصاب بمصيبة الإعراض عن الله تعالى. sehingga terkenalah dia musibah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. فلا بد في زوال تلك الأمور المعنوية Maka untuk membuang segala perkara-perkara maknawi menjadi hijab tadi التي قامت بها yang telah mendirikannya, وعارض لها من فعل روحي يعالج به زوال تلك الأعراض. yang telah menjadi penghadang dan penghalang kepada roh dan menjadi penyebab kepada terputusnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di alam roh itu juga. وترفع به أثقالها. Maka untuk mengangkat segala hadangan-hadangan itu, لأنه من البديهي لدى كل عاقل أن الحركات اللسانية والأفعال الجسمانية لا تؤثر في تلك الأمور المعنوية. kena juga pada perkara-perkara yang maknawi, kerana sedia maklum pada akal manusia bahawa segala gerakan tangan, tubuh badan, gerakan lisan itu tidak dapat memberi apa-apa kesan terhadap perkara-perkara yang maknawi tadi. ولا تفيد في رفع الشأن بل يتوقف خلاص الروح منها. Dan itu semua tidak dapat mengapa-apakan keadaan yang berlaku pada roh tadi, melainkan jika itu dilakukan oleh roh sendiri, على فرارها من سجنها ومعاناتها. untuk lari daripada penjara roh, untuk lari daripada penderitaan roh. وذلك يكون بإقبالها على الله سبحانه وتعالى. Demikian itu semua tak akan berlaku melainkan dengan menuju Allah Subhanahu wa taala, وملاحظته له ودوام رغبتها في القرب منه. dan sentiasa memandang kepada Allah dan sentiasa berharap, berkehendak untuk mendamping Allah Subhanahu wa taala. المقصد Maksudnya, الخلاصة في الكلام الذي ذكر كله khulasah daripada perkataan yang saya sebut tadi, اشتغال الجوارح والأركان بالأوراد مع خلوها عن توجه الروح لا يفيد في تطهير القلب من تلك الأكدار. artinya apa yang saya cakapkan tadi berarti bahawa bila tubuh badan saja yang sibuk membaca wirid, mengamalkan segala wirid, akan tetapi hati kosong daripada tawajuh menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tidak memberi apa-apa manfaat dalam mengubah keadaan roh seseorang. ولا يحصل به رفع هذه الأستار. Pekerjaan tadi, badan saja sibuk membaca, badan saja sibuk dengan amalan, mulut saja sibuk dengan wirid, tapi hati kosong daripada tawajuh menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dapat mengangkat apa-apa hijab. فمن اكتفى في الطريق
Maka di jalan tarikat ini, barang siapa yang sekadar بمجرد اشتغال لسانه وجوارحه sekadar menyibukkan lisan dan tubuh badannya dengan amalan, وأعرض بروحه عن خالقه ومانحه tapi rohnya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi kurnia kepadanya, فهو مسكين محروم maka murid ini adalah murid yang miskin, yang terhalang, مبعد مذموم. yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicela dia. وللقوم رضي الله عنهم Kaum sufi radhiyallahu anhum, في معنى توجه الروح pada makna tawajuh roh, الذي لا يحصل السير إلا به، yang perjalanan menuju Allah itu tidak akan dapat melainkan dengan tawajuh roh itu. عبارات عالية. Kaum sufi punya ibarat-ibarat, kenyataan-kenyataan yang tinggi. فقد ذكر كل منهم ما وصل إليه همته. Tiap mereka, kalangan ahli sufi itu masing-masing telah menyebutkan apa yang telah dicapai oleh himmah mereka yang tinggi terhadap perkara tadi. ولا شك Dan tidak syak أن المريد bahawa seorang murid لا يصح أن يكلف بأحوال العارفين فإنها أعمال الرجال لا تقوم بها الأطفال. memanglah seorang murid itu tidak sah baginya dipertanggungjawabkan padanya untuk mengerjakan amalan para arifin, kerana para arifin itu mereka adalah para rijal. Macam mana budak-budak nak mengerjakan pekerjaan para rijal? وربما كان تكليفه بها سبب في ضعف همته. Boleh jadi seorang murid biasa itu bila disuruh mengerjakan amalan para arifin itu menjadikan daif, menjadikan lemah himmahnya, لما يراه من بعدها وعسر نيلها. kerana seorang murid itu melihat amalan para arifin itu begitu jauh darinya dan begitu payah dia untuk mencapainya. وإنما يؤمر بأن يقصد بفعل الأوراد إرضاء مولاه سبحانه وتعالى عنه. Maka disuruhlah, yang disuruh kepada para murid itu mengerjakan wirid zikir adalah demi menuntut redha Allah Subhanahu Wa Taala, واشتغاله بما يحبه سبحانه وتعالى. dan untuk menyibukkan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, طالبا من جنابه إنقاذه من كل ما يشغله عن حضرته. dengan dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan dirinya daripada segala yang menyibukkan dia dari hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. معتقد أنه تعالى مطلع على كل أمر فيه. Dan si murid itu hendaklah dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menilik dia pada segala pekerjaan dan pada segala perkara, عالما بظاهره وخافيه. dengan iktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha alim terhadap zahir dirinya dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. ملاحظا افتقاه إليه تعالى في كل أحواله. Dan dia sentiasa mulahazah, dia sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ahwalnya. مستعينا به على دوام ملاحظته. Dan si murid ini sentiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya dibantu dalam kebersamaannya, supaya dia sentiasa dapat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya dia sentiasa dapat bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وليدم على ذلك في جميع مدة اشتغاله بالورد. Dan hendaklah si murid ini sentiasa mengekalkan perasaan dan keadaan ini pada dirinya selama mana dia mengerjakan wirid itu. ويجب أن يلاحظ معاني الأوراد. Dan wajiblah si murid ini mulahazah, artinya memahami makna-makna wirid على حسب إمكانه. sekadar kemampuan yang dia ada. وإن كان قاصدا لها. Dan jika dia memaksudkan wirid-wirid itu, كأنه منشئ لما احتوت عليه من الدعوات والمطالب. كأنه كان هو الذي كتبها. Baik, jadi si murid ini dalam dia membaca wirid-wirid itu, dia buat seolah-olah dia sendiri yang berkata, yang menyebutkan, dia sendiri yang mengarang, dia sendiri yang melafazkan ucapan-ucapan wirid itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لا أن يكون كالمخبر الحاكي لكلام سابق. Jangan dia baca wirid-wirid itu sekadar memberi khabar, sekadar membaca begitu saja, membacakan perkataan orang, tak. وليحافظ على ذلك في جميع أوراده. Dan hendaklah si murid itu menjaga keadaan ini pada segala wirid-wiridnya. وهذا الذي ذكرناه ممكن من كل مريد. Dan apa yang kami sebutkan ini sekarang mungkin boleh dilakukan oleh setiap murid. اتصل بشيء من الطلب للحق سبحانه وتعالى. Yang pada diri murid itu ada sedikit tujuan, ada sebahagian daripada permintaan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. فمن وسوست له نفسه بصعوبة ذلك. Maka barang siapa yang nafsunya mewaswaskan dirinya, susah sangat dia nak mengerjakan yang demikian tadi, فليعلم أنه ليس من طلاب الحق في شيء. ketahuilah bahawa dirinya sama sekali tidak ada kena-mengena dengan para penuntut menuju Allah Subhanahu Wa Taala. وأنه محروم في هذا الطريق. Dan ketahuilah bahawa dia sebenarnya terhadang, dia haram dia daripada jalan tarikat ini. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. وبهذا نكمل الجزء السادس. Dengan ini selesailah kita pada juzuk ke-6. إن شاء الله نبدأ في الجزء السابع. InsyaAllah kita akan sambung pada juzuk ke-7. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.